Alhamdulillah, ini program pertama lah Miskul Kalam Piala Sharifah Kasif. Tapi kalau lepas ni ada orang nak taja piala apa pun boleh. Sebenarnya dia kita nak mengukir ataupun kita nak mencari bakat-bakat baru dalam bidang taranum, disebabkan kadang-kadang kita tengok pada potensi qari-qariah negara ni dikhawatiri orang yang sama dan juga tidak ada perkembangan dari sudut kemampuan mereka untuk pergi ke international. Jadi kita adakan Miskul Kalam ini supaya yang tak nampak bakat-bakat mereka ini boleh dilihat di sini. Maknanya kita boleh lahirkan bakat-bakat barulah, dan memandangkan akademi juga telah melahirkan lebih 1,000 para pelajar qari dan qari'ah. Jadi inilah the right time lah untuk kita mengadakan Miskul Kalam ini Piala Asia. Akademi ini, ya betul, kita dah bermula pada 2008 sebenarnya, tetapi secara formalnya 2018. Dulu kita bermula bukan seluruhnya daripada pelajar-pelajar akademi, ada juga, cuma kita select lah daripada 70 peserta yang menghantar. Mereka adalah 10 yang terbaik. Mereka menghantar melalui Telegram, kita war-warkan melalui Facebook, media sosial kita, dan alhamdulillah inilah 10 yang terbaik. Ada pun masing-masing mempunyai guru masing-masing sebenarnya. Tetapi kita nampaklah keterusan di sini bahawa juri-juri kita mampu dan berpotensi untuk mencari juara sebenar dalam tilawah pada kali ini. Saya nampak kalau kita nak cakap Malaysia ni, dia sebab dia tak tahu kita ada tilawah peringkat negeri, peringkat saringan, peringkat kebangsaan. Jadi sebenarnya saya nampak ada pelajar yang memang kualiti dia tu boleh pergi kepada ASEAN dah, boleh pergi kepada national, boleh pergi international, cuma mereka tak berpeluang sahaja untuk naik. Jadi saya bagi peluang ini mereka boleh berganding bersama international yang lain. Jadi yang ini saya kategorikan sebagai negara-negara ASEAN lah, walaupun Brunei belum ada kemampuan lagi untuk menghantar wakil mereka, tetapi inilah yang kita ada buat masa ni. Perancangan saya adalah mungkin saya akan melatih kepada 10 terbaik ini untuk saya serapkan kepada akademi. Dan untuk mungkin kita boleh offer mereka beberapa program yang khas bersama saya dalam tempoh yang terdekat, mungkin dalam 6 bulan program yang kita adakan ini, untuk kita polish lagi bakat-bakat mereka dan kita kenal pasti apakah kunci kepada kejayaan sesuatu bacaan dan alunan tu. Memang daripada Asia tu banyak. Kita ada terima daripada US, daripada Mauritius, dia dah pergi kepada international. Asia ni memanglah kita ada Cambodia, Singapura ni, tapi sebab Vienna, tetapi disebabkan Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia ni, mereka ni dekat dengan kita, dan juga saya juga mempunyai pelajar-pelajar daripada mereka ni yang paling banyak setakat ini. Jadi mereka lah yang paling dekat yang mengetahui, sebab kita war-warkan melalui Telegram dengan kontak-kontak terdekat kita, media sosial dan sebagainya. Tapi masih ada penyertaan daripada UK, daripada Mauritius, daripada USA, Canada ada, tapi belum lagi sampai ke tahap yang kita nak lah sebenarnya. Tapi penyertaan tu ada, maknanya sampailah ke sana. Akademi ni memang ditubuhkan 100% lah daripada saya sendirilah, dan kita tidak menerima sebarang dana dan sumbangan daripada kerajaan. Mungkin dia orang rasa Sharifah Kasif ni kaya raya kot sebab isu private jet tu kot. Pernah try apply dana? Kita pernah bekerjasama dan mereka beri support yang sangat bagus. Cumanya dari sudut dana, fund, semuanya adalah daripada kita sendiri, alhamdulillah. Dan yang paling baiknya kita mendapat sokongan daripada Qatar, daripada negara-negara Timur Tengah. Mungkin kerajaan Malaysia ni mungkin tak nampak lagi kemampuan peserta-peserta yang boleh kita build up mereka di akademi ni, sebab kita punya asatizah yang boleh kita polish, dan asatizah itu adalah di kalangan orang antarabangsa. Semuanya juara-juara bukan sekadar di Malaysia saja, tetapi adalah guru-guru dari peringkat antarabangsa. Jadi itulah kekuatan akademi ini, kerana kita boleh link mereka dengan international dan mereka boleh mempelajari bukan sekadar variasi yang biasa kita dengar di Malaysia, tetapi international, peringkat antarabangsa. Tu yang sebenarnya, tapi mereka mungkin tak faham apa status ataupun apakah matlamat akademi ni sendiri. Tapi alhamdulillah, walaupun tetaplah adalah dana-dana sumbangan daripada orang-orang luar yang sentiasa memberi sokongan terhadap apa yang saya buat selama ini. Mungkin saya akan bekerjasama dan propose perkara ini kepada kepada Perdana Menteri kita, dan juga insya-Allah cuma saya memang ada menjemput Perdana Menteri, menteri-menteri agama yang lain, cumanya mereka minta saya untuk alihkan tarikh, tapi disebabkan saya tak boleh
kekangan waktu yang saya telah tetapkan dan sebagainya, banyak memerlukan kos kan. Jadi insyaAllah mungkin kita akan buat satu ini sebagai batu loncatan untuk kita gabungkan Asia dengan Al-Quran, dan insyaAllah kita juga plan untuk mengadakan summit tentang kewujudan qari-qari, ya, yang mana inilah barisan yang kita patut ketengahkan. Sebab apa? Mana ada mukjizat lain lagi yang tertinggi melainkan mukjizat Al-Quran sahaja. Bagaimana Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri tadi mengatakan, kemampuan seseorang itu kadang-kadang daripada apa yang melibatkan Al-Quran, dia boleh dinilai dengan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya plan untuk mengajar orang-orang OKU yang tak pandai baca, yang mereka memerlukan tulisan braille. Yang ini ada juga beberapa pelajar yang memang propose saya untuk saya adakan bersama OKU punya classes dengan OKU. Cuma saya tidak berkemampuan lagi. Cuma saya nak memilih orang untuk mengajar tu, tak begitu ramai manpower yang ada. Tetapi insyaAllah setakat ni memang kita bersama-sama saya ada mengajar autism, orang-orang autism, dan juga yang buta, yang mereka tidak ada kurang penglihatan, tetapi mereka berjaya mengalunkan dengan hanya mendengar dan menghafal sahaja. Itu memang ada, dan kita masih teruskan. Cuma sekarang ni masih lagi di tahap yang masih awal lah untuk kita ketengahkan mereka. Jadi ini lelaki dan perempuan, tetapi memang 90% semua perempuan. Pelajar-pelajarnya. Fokus dia memang kita fokus ini memang untuk muslimah sahaja. Memang mencari qariah saja. Ya, saya memang buat masa ni sebab Piala Sharifah Kasih ni saya nak highlightkan kepada qariah, dan inilah pertama kali yang dibuat di dunia dan tidak pernah ada lagi. Sebab sebelum ni kalau qariah mereka takut nak buat secara agenda yang begini, tetapi sebenarnya mereka salah, sebab apa, Al-Quran itu memang disunatkan kita untuk mencantikkan dia bacaan. Jadi suara itu tidak aurat dalam bacaan. Jadi kita nak betulkan persepsi orang di sini, malah disuruh lagi untuk membaca dengan baik. Saya Amir Rahman Abbas. Jadi saya sebagai penyelaras lah untuk semua keputusan pada hari ini. Jadi yang pertamanya kita lihat ada saingan yang sengit di antara peserta negara kita dengan beberapa wakil daripada luar negara seperti Singapura dan juga Indonesia. Dan kita maklum bahawa dalam pertandingan tilawah Quran ini bukan sekadar suara atau lagu saja, tapi yang penting juga adalah bidang tajwid dan fasahah, iaitu khususnya pada ilmu waqaf ibtida yang saya lihat mungkin ramai orang kurang beri perhatian. Jadi kita nilai seperti mana standard tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa, dan kita lihat sangat sengit persaingan itu, terutama dari sudut suara dan juga lagu, kerana masing-masing cuba mempamerkan lagu yang kita kata agak canggih juga. Dan Alhamdulillah kita cuba beri keputusan yang seadil-adilnya, dan kita lihat nampaknya qariah dari negara jiran kita dapat menggulirlah untuk pertandingan julung kali pada kali ini. Kita tahu bahawa Ustazah Sharifah ni mempunyai pengikut atau follower begitu ramai, bukan sahaja sekitar Indonesia, Singapura, tapi lebih jauh dari itu. Dan pertandingan ni agak unik sebab pertandingan tilawah yang dianjurkan oleh kerajaan, mereka ada peraturan mereka sendiri. Terutama bacaan mesti diselesaikan dalam tempoh 10 minit. Tapi pertandingan kita hari ini hanya 5 minit. Dalam minit yang kecil itu, peserta kena tunjukkan potensi yang sangat kita kata ke depan berbanding peserta lain. Sebenarnya itu satu cabaran, dan saya lihat kita harap pertandingan ini dapat disemarakkan lagi dengan negara-negara yang agak lebih jauh sikit daripada ini, untuk kita lihat bagaimana mereka mengkompres bacaan itu daripada kebiasaan 10 minit kepada 5 minit. Itu saya kira satu cabaran yang agak hebat, dan saya rasa Ustazah Sharifah akan boleh bimbing lah untuk peserta-peserta yang akan datang, insyaAllah. Saya lihat war-war penyertaan untuk kali ini, saya rasa mungkin tidak begitu hebat sebab dia kali pertama kan, tapi bila dah ada langkah yang pertama ni, saya harap lebih meriah dan lebih ramai. Dan bila lebih ramai tu maksudnya akan lebih banyak saingan daripada negara-negara. Kalau boleh kita nak lihat juga qariah daripada negara Arab, sebab qariah negara Arab ni di negara mereka sendiri mereka tak ada peluang. Sebab mereka agak tertutup sikit kan. Tapi saya yakin dengan link yang ada pada Ustazah Sharifah dengan negara-negara Arab, dan beliau pun pernah buat konsert sampai ke negara Arab, saya harap akan ada qariah Arab dan juga Asia Barat ni untuk dapat bersama, dan kita waktu tu akan dapat lihatlah
kalau peserta negara kita boleh beat, maknanya hebatlah. Tapi kalau kita kata untuk akan datang ni, kita harap pertandingan tu dapat diadakan dulu, baru kita dapat lihat siapa yang dapat menjuarai pertandingan tersebut. Sebenarnya peserta Qori lebih ramai, tapi mungkin sebab saya Sharifah nak utamakan yang perempuan dulu. So, kalau ada persaingan Qori dan Qori'ah satu kategori, kita lihat siapa lebih hebat. Waktu lagi mencabar saya kira. Kita nilai dalam mekanisme yang sama, cuma kalau suara perempuan tu boleh pamerkan tone yang lebih tinggi, barangkali ada sedikit kelebihan pada mereka. Tapi mana kita tahu, mungkin ada Qori yang suaranya lebih tinggi daripada suara Qori'ah. Kalau kita lihat, kalau penyanyi macam Jamal Abdillah kan, suaranya lebih tinggi daripada penyanyi perempuan yang lain. Jadi kalau ada Qori yang boleh atasi, saya rasa itu satu persaingan yang tak pernah dibuat lagi lah, pertandingan antara lelaki dan perempuan dalam satu kategori. Saya harap Saudara Sharifah boleh realisasikan, insyaAllah. Saya harap mereka sambut cabaran itu, insyaAllah. Kalau kita lihat macam Mawi, macam adalah beberapa penyanyi, Jamal Abdillah, itu semua ada asas berzanji, asas taranum, dan saya pun pernah lah kita kata berhubung dengan mereka, dan mereka ada asas yang baik, cuma tidak digila. Jadi kalau kita boleh beri sedikit pendedahan macam kursus jangka pendek dan kita pertandingkan, saya rasa dia punya natijah dia agak wow jugalah. Program ni pun julung kali diadakan. Sebelum ni saya banyak terlibat dia tilawah peringkat, saya jadi hakim di peringkat kebangsaan, dan saya sama dengan Saudara Sharifah ni daripada sama-sama menyertai Akademi Quran lagi, cuma beliau dapat Johan Antarabangsa 2009, saya lambat sikit lah 2011. Tapi kami dah kenal lama lah, jadi saya faham lah apa yang beliau nakkan dalam penjurian, jadi kita cuba realisasikan lah. Saya harap ada sokongan yang baik lah. Mungkin kalau kita rancang lebih awal, mungkin macam badan-badan macam Yadim ataupun Mawib, mungkin yang badan-badan dakwah ni, saya ingat mereka sangat boleh untuk support, membantu pusat zakat dan sebagainya. Mungkin support di sudut dana, tempat, latihan, pusat latihan untuk membimbing para peserta ni. Saya harap mereka boleh bantu, dan saya yakinlah mereka insyaAllah memang akan boleh bantu. Saya harap memang begitu, sebab kalau kita tengok tilawah di peringkat JAKIM pun, peserta Qari'ah ni dari segi prestasinya, markahnya pun agak sedikit rendah. Jadi saya harap Saudara Sharifah dengan program ni, dia membangkitkan semangat Qari'ah untuk lebih bersemangat lah. Kalau dulu kita ada 60-an dulu, Hajah Faridah Mat Saman, Hajah Rogaya Sulung, tapi suara-suara yang seperti itu, saya ingat yang terakhir ada pada Saudara Sharifah lah. Saudara Sharifah meletakkan platform sebagai kita kata yang kuat untuk melahirkan pelapis, dan saya harap Qari'ah di luar ni sambut lah. Jangan biarkan peluang keemasan. Rasa sekarang ni isu itu dah kurang lah digembar-gemburkan. Di dalam fatwa pun sudah jelas membolehkan, mengharuskan peserta perempuan menyertai tilawah Quran. Jadi saya harap peserta-peserta tidak lagi rasa ragu-ragu, was-was untuk masuk, dan insyaAllah kita buat pun dalam keadaan yang sangat selamat, sangat kita kata menjagalah adab dan nilai itu. Jadi insyaAllah tidak berlakulah perkara yang kurang baik. Nama panjang Siti Sofia Rahmanisi. Alhamdulillah pertama kali ikut di Malaysia. Jadi macam macam terharu je lah. Tadi pun naik macam nangis sedikit, nangis. Ada guru ngasih tahu link gitu. Ini suruh ikut coba-coba dulu ya. Kalau tak salah minggu kemarin ya. Baru lagi? Baru. Minggu kemarin kalau tak salah sih. Waktu tu sebenarnya bukan saya, ada orang lain, cuma orang lain tu lagi wisuda lah. Jadi saya lah ditunjuk jadi ini. Malam itu juga dikumpul video dia. Pernah lah tingkat provinsi itu yang baca qiraat. Qiraat Al-Quran itu alhamdulillah banyak lah. Tapi tak, kalau dekat Indonesia tak sampai nasional lah, baru sampai provinsi itu je lah. Sama mungkin lagu ada ciri-ciri khasnya, mungkin daerah negara itu masing-masing ada ciri lagunya itu gimana. Karena banyak dari syekh-syekh yang di luar sana itu banyak yang mengambil syekh ini, negara ini ambil syekh ini. Mungkin saya kira Kak Bushra ya, Kak Bushra. Saingan paling sengit lah. Sebab Kak tu sedap juga baca. Pernah stalking Instagram. Sedap Kak ni selalu juara terus ni. Mantap je Kak ni. Yang ajar saya bapak. Ayah. Dari bapak lah.
Saya 3 orang. Lagu Rasdan Sika. Lagu 2007. Anak berbagi pada adik-adik supaya bisa merasakan juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Saiful Adli, berasal daripada negeri Perak, berumur 24 tahun. Saingan sangat hebat dan dahsyat, dan saya rasa persembahan saya pada malam ini belum cukup memuaskan. Saya bawakan lagu Soba dan Ras. Sukar juga sebab saya cuba untuk bawa kelainan pada bacaan saya kali ini. Biasanya saya akan rujuk kepada guru saya lah, Ustazah Putri, dan pada kali ini saya rujuk kepada mudarisah saya iaitu Ustazah Nadia Hashim. Kita nak mencuba nak cari pengalaman sebenarnya. Jadi tak sangka boleh terpilih daripada 70 peserta tu, dan alhamdulillah hari ini direzekikan untuk menangilah pertandingan pada hari ini. Saya untuk tahun ni kali kedua saya pernah menyertai program Akademi Qura 2024 di TV Al-Hijrah pada bulan yang telah berlangsung pada bulan tahun ni, awal tahun. Saya masih belajar. Saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ambil ijazah sarjana. Sangat kena mengena sebab saya ambil bidang pengajian Islam. Memang minat daripada kecil. InsyaAllah itu adalah tujuan yang paling tinggi sekali lah, supaya boleh jadi pelapis Qariah negara pada satu hari nanti, insyaAllah. Bagi saya, Ustazah Sharifah ni seorang public figure yang terkenal. Jadi bila beliau mengadakan program sebegini, dia akan menarik lagi penyertaan daripada pelbagai lapisan umur, dan masyarakat di luar sana boleh mencuba bakat masing-masing. Sebab sebenarnya dekat luar sana ramai dia yang berkemahiran dalam ilmu taranum ni, tapi mereka tak ke depan. Jadi dengan program sebegini, dia memang sangat membantu untuk para pelapis qariah negara untuk mempamerkan bakat mereka. Setakat ni guna untuk bayar yuran pengajian dulu lah. InsyaAllah.